والمرسلين وآلهم وذرياتهم وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام ابن الجوزي رضي الله تعالى عنه أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الباب الرابع في الموسم الرابع وهو الشيقوقة. Bab yang keempat iaitu pada peringkat yang keempat atau musim yang keempat yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah dalam kitabnya Tanbih Naimil Ghamr ala Mawasimil Umr. Al-Bab Ar-Rabi' fi Mawsimir Rabi' wa huwa Syaiquqah, iaitu Syaiquqah bermula daripada umur berapa? 50 lebih. Nah, ini 51 sehingga 70. Tamam, sehingga 70. Tamam. Qad yakunu fi awwal syaiquqati baqiyatu hawa. Kadang-kadang pada permulaan syaiquqah itu masih lagi ada kekal ataupun sebahagian daripada nafsu tu masih lagi ada. Fa yusabu syaiqu ala qadri sabrih. Maka diberi pahala kepada seorang tua itu, yakni yang umurnya 51 tahun ke atas, ala qadri sabrih, dengan qadar sabarnya. Wa kullama qawiyal al-kibru, tamam, dha'ufati syahwah. Bagaimana makin kuat qawiyal al-kibru, iaitu orang yang tua ni makin kuat bersabar dengan perkara tersebut, dha'ufati syahwah, maka akan lemahlah syahwatnya. Fala yuradu az-zamba, maka dia tidak akan berkeinginan dengan dosa. Kama qala syairu, seperti mana yang disebut oleh seorang penyair, tarakaka az-zambu fataraktahu bil fi'li wasyahwatu fil qalbi falhamdulillahi ala tarkihi la laka fi tarkika lizzambi. Tarakaka az-zambu fataraktahu bil fi'li, yani dosa meninggalkan kamu. Fataraktahu bil fi'li, dan kamu meninggalkan dosa tersebut bil fi'li, iaitu dengan sungguh. Fasyahwatu fil qalbi, dalam keadaan hati tadi masih lagi mempunyai syahwat. Falhamdulillahi ala tarkihi, maka pujilah kepada Allah di atas meninggalkan dosa. La laka fi tarkika lizzambi, dan bukan kepadamu. Maksudnya bukan bersyukur kepada dirimu kerana meninggalkan dosa, kerana masih lagi dalam hatimu ada lagi syahwat untuk melakukan dosa. Tetapi diberikan kelemahan untuk melakukan dosa tersebut disebabkan kamu tua. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut. Itu makna dia. La laka, yani falhamdulillahi la lak,
Ini puji kepada Allah yang telah memberikan kepadamu dengan kekuatan untuk meninggalkan dosa. La laka, bukan kepada dirimu. Bukan puji itu kepada dirimu, dan kamu tak perlu sebut kata saya lah yang telah meninggalkan dosa. Tak, syukur kepada Allah yang telah memberikan saya perlindungan daripada melakukan dosa. Fi tarkika li dhanbi. Tamam. Fa idza ta'ammada asy-syaikhu dhanba fa huwa muraghimun. Kalaulah seorang syekh tadi atau guru, seorang tua tersebut, syekh di sini mana orang tua. Tamam. Syekh kalau disebutkan secara lughah dengan makna yang lebih daripada umurnya 51 tahun ke atas. 51 tahun ke atas. Manakala syekh dari segi istilah para ulama adalah digunakan kepada seorang yang alim, yang berilmu, walau kana saghiran fis sin, walaupun dia muda pada umurnya, tetapi sebabkan kerana ilmunya maka diberikan kepadanya dengan gelar syekh, seperti mana digelarkan asy-syekh kepada al-Imam Syafi'i sedang beliau waktu ketika tersebut masih belum baligh. Tamam. Fa idza ta'ammada asy-syaikhu dhanba fa huwa muraghimun. Jadi kalau kata seorang syekh tadi ataupun orang tua tersebut sengaja melakukan dosa, maka dia berada dalam keadaan kehinaan. Idz syahwatu at-talibatu qad kharisat. Ini kerana syahwat yang menuntutnya untuk melakukan dosa tadi telah lemah. Bila syahwat lemah, tiba-tiba masih lagi melakukan dosa, bermakna dia adalah seorang yang terhina. Tamam. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kerana itu sebab tu Rasulullah mengatakan abghadul khalqi ila Allah taala syaikhun zanin. Yang paling dibenci di kalangan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah, Allah paling benci dengan siapa? Paling benci dengan orang tua yang berzina. Syaikhun zanin. Kenapa orang tua berzina ni dibenci oleh Allah? Kerana hal dia pada waktu tersebut dhaif, dan syahwatnya pun dah berkurang pada waktu tersebut. Tiba-tiba masih lagi melakukan dosa yang sedemikian, bermakna hadza muraghim, maksudnya yaqa'u fi dhul. Ini orang yang berada dalam keadaan kehinaan. Wa minhum man yaqsudul muraghimah. Ada orang yang di kalangan orang tua ni yang memang berkehendak untuk menghinakan diri. Nah, fayalbisu syaikhul khatim az-zahab. Sehingga ada orang tua tapi masih pakai cincin emas. Maksudnya orang tua yang lelaki memakai cincin emas untuk menunjukkan kata dia masih lagi muda dan juga jiwanya masih muda, seolah-olah macam tu. Bukan dilarang perempuan tua memakai emas, tidak. Di sini adalah lelaki yang tua dan memakai emas pada waktu tersebut, dan hukumnya adalah haram. Falwailu liman lam yanhahu syaibuhu an aibihi. Dan celakalah kepada orang yang tidak menghalang syaibuhu, ubannya, an aibihi, daripada aibnya. Maksudnya ubannya tidak mampu menghalang dia daripada keaibannya. Mazaka illa liqalalin fi imanihi. Dan ini tidaklah berlaku melainkan kerana ada qalal atau kekurangan, kelompangan pada imannya. Wa qad yaqulu syaikhul alim ilmi yadfa'u anni wa yansa anna ilmahu hujjatun alih. Nah, qad yaqulu syaikhul alim, kadang disebut oleh seorang tua yang alim, dia kata ilmi yadfa'u anni, ilmuku yang akan menghalangku daripada perkara tersebut. Tamam. Wa yansa anna ilmahu hujjatun alih, dan dia terlupa bahawa ilmunya nanti akan menjadi hujjah ke atasnya kalau dia tidak beramal. Tamam. Wa qad ru'iya ba'du masyayikhina fil manam. Sebahagian para masyayikh kami, kata Imam Ibnul Jauzi, telah dilihat di dalam mimpi. Faqila lahu, maka ditanya kepada syekh tersebut, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah Ta'ala berikan dan jadikan atau lakukan kepadamu setelah kamu wafat? Faqala, kata syekh tersebut, ghafara li wa huwa mu'ridun anni. Allah mengampunkan aku tapi Allah berpaling daripadaku. Allah ampunkan tapi berpaling. Faqila lahu ghafara laka wa a'rada anka. Allah ampunkan kamu tapi Allah berpaling. Apa makna dia? Faqala na'am, ya. Wa an jama'atin minal ulama'i lam ya'malu bi'ilmihim. Dan Allah juga berpaling daripada jamaah ulama
yang tidak beramal dengan ilmu mereka. Bukan aku saja. Ulama yang tak beramal dengan ilmunya, maka juga dipalingkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berpaling, tidak memandang kepada mereka. Sama. Ini moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang beramal dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa qad ra'aitu ba'dha masyayikhina wa kana mufarritan wa huwa 'uryanun wa qad ta'allaqa bi sadyihi 3 kilabin sigharun wal jarwu minhum yamussu sadyaihi. Dan aku pernah melihat dalam mimpiku sebahagian para guruku. Ibnu Jauzi menyebut, wa kana mufarritan. Ini orang yang mufarrid, maksudnya yang bermudah-mudah dengan perkara yang haram. Ya, ada guru yang macam tu. Dia asal ringan dengan perkara yang syubhat, yang haram. Wa huwa uryanun. Dalam mimpiku aku melihat dia dalam keadaan telanjang. Wa qad ta'allaqa bi sadyaihi 3 kilabin sigharun. Dan aku melihat di buah dadanya tergantung 3 ekor anak anjing. Anak anjing tergantung di buah dadanya. Wal jarwu minhum yamussu sadyaihi. Al jarwu minhum maksudnya yang kecil. Ini anak anjing yang kecil dipanggil jarwu. Al jarwu minhum yamussu sadyaihi. Ini menghisap buah dadanya tersebut. Jadi makna di sini mungkin ini adalah gambaran kepada kerosakan dan juga perkara yang buruk yang dia lakukan. Maka digambarkan dalam mimpi tersebut seperti anjing yang sedang menghisap buah dadanya. Wa qad ru'iya fil manami. Kalau mimpi yang dalam keadaan telanjang, sebahagian masyayikh mengatakan telanjang juga dengan makna kosong daripada amal. Kosong daripada amal. Wa qad ru'iya fil manami Yahya bin Aksam. Telah dilihat dalam mimpi Yahya bin Aksam. Faqila lahu, ma fa'ala Allahu bik? Apa yang telah Allah Ta'ala beri kepada kamu dan apa yang telah Allah Ta'ala lakukan kepadamu setelah kamu mati. Faqala qala li ya syaiqas su. Tamam. Telah berkata kepadaku dengan ya syaiqas su. Jadi sebutan tentang orang yang telah wafat. Tamam. Orang yang telah wafat, orang yang telah mati seperti ini hanya sekadar untuk mengambil ibrah, bukan untuk mencela. Tamam. Jadi kena ambil perhatian betul-betul kepada para penuntut ilmu. Mendengar kisah orang yang telah wafat dan seumpamanya sebegini, seperti gelaran yang disebutkan setelah dia mati, katanya dalam mimpi tersebut disebut apa yang Allah Ta'ala beri jadikan kepada kamu dan lakukan kepada kamu. Maka kata Yahya bin Aksam, Allah telah berkata Allah kepadaku dengan ya syaikhas su, wahai syekh yang buruk. Syekh yang buruk akhlaknya dan buruk amalnya dan seumpamanya. Wa kadzalika Mansur bin Ammar. Jadi cerita-cerita yang begini, cerita untuk kita mengambil ibrah sahaja, bukan untuk mencela para masyayikh dan juga mencela dengan para guru. Tamam. Dan bukan juga untuk kita berburuk sangka dengan para guru. Dan ini juga menunjukkan kepada para guru agar mereka tidak berasa selamat dengan apa yang telah mereka dapatkan di dunia. Kalau mereka guru yang besar dan guru besar, guru hebat dan seumpamanya, dimuliakan, diagungkan, dihormati dan juga dikhidmati dan seumpamanya, tidak perlu berasa gembira dengan perkara tersebut. Perlu sentiasa bermuraqabah kepada Allah bahawa kamu juga tidak selamat nanti di akhirat nanti. Kalau macam tu, maka kita semua akan berusaha dan juga berbaik sangka dengan Allah. Mungkin ada yang lebih rendah daripada kita, murid yang akan diberikan dengan kebaikan, dan guru tadi mungkin tidak selamat. Tamam. Jadi kerana itu perlu beramal, perlu untuk berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mencela al-amwat, la tasubbul amwat. Jangan mencela orang-orang yang telah mati. Jadi ini baca kita kisah macam ni bukan untuk kita cela orang dan bukan untuk kita berburuk sangka dengan orang. Untuk orang-orang yang berada pada peringkat ini, mereka sentiasa kena sedar diri, kena bermuhasabah, kena sentiasa beramal untuk kehidupan mereka setelah mereka mati. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kalau ada perasaan tadi dan baru boleh baca kitab macam ni. Kena ada adab dulu. Ramai orang yang baca kitab macam ni kerana tidak ada adab dengan masyayikh, menyebabkan mereka akan berburuk sangka dengan para guru dan akhirnya menyebabkan mereka akan mencela dan juga berburuk sangka dengan guru yang lain pula setelah itu.
Maka sepatutnya bagi kita ketika membaca ni, baca dengan adab. Dan Al-Imam Ibn Jauzi sendiri ahli adab, dan beliau menceritakan dalam ni sebagai peringatan kepada kita semua, dan peringatan juga kepada beliau sendiri. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yughfaru lil jahili 70 dhanba qabla an yughfara lil alimi dhanbun wahidun. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, diampunkan bagi orang yang jahil 70 dosa baginya sebelum diampunkan bagi alim dengan satu dosa yang dilakukan. Kerana jahil melakukan dosa dengan jahil, manakala alim melakukan dosa dengan alim, dengan ilmu, maka kerana itu dosa mereka lebih besar, lebih berat. Boleh. Dalam Zubat disebut apa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Alim yang tidak beramal dengan ilmunya akan diazab sebelum diazab ubadil wathan, iaitu penyembah berhala. Di sini menunjukkan kata apa? Berat kepada yang tidak beramal dengan ilmunya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun." Adakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Qala Abu Darda, kata Sayyidina Abu Darda, "Wailun liman 'amila wala ya'lamu marratan, wa wailun liman ya'lamu wala ya'malu sab'a marratin." Al-Imam Abi Darda mengatakan, celaka kepada orang yang beramal wala ya'lamu marratan, dan dia tidak mengetahui. Dia beramal tapi dia tak tahu. Maksudnya beramal dengan keadaan jahil. Itu marrah, yakni sekali saja celaan. Beramal tanpa ilmu ni sekali celaan. Wa wailun liman ya'lam wala ya'mal. Dan celaka kepada yang tahu tapi tidak beramal. Sab'a marratin. 7 kali celaan. Tahu tapi tak beramal. Ini lebih berat lagi. Ini disebut oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Wa qala, dan disebutkan lagi, akhwafu ma akhafu an yuqala li. Paling bimbang bagiku adalah bila mana dikatakan kepadaku di dalam kubur nanti ataupun di alam setelah dibangkitkan daripada kubur, amilta, kamu telah beramal. Kalau disebut macam tu kepada aku, kalau ditanya, hak tu paling takut sekali. Kenapa? Fa in qultu la, kalau aku kata aku tidak beramal, faqad alimtu, sedangkan aku tahu. Fa in qultu na'am, tamam, kalau aku kata na'am pula, ya aku beramal, lam yabqa ayatu amiratan aw nahiyatan illa wa tujtana. Tidak ada suatu pun ayat yang disuruh, ayat yang melarang, melainkan kesemuanya akan dikutip untuk ditanya kepada aku. Hak ni kamu beramal tak? Hak ni kamu beramal tak? Mampu. Jadi hak tu yang paling bimbang sekali. Moga Allah Ta'ala tak tanya itu kepada kita. Moga Allah Ta'ala tajawuz daripada soalan tersebut. Amilta, bila tanya, amilta, kamu beramal. Kalau aku kata tak beramal, kamu tahu. Hak ni berat juga. Kena siksa nanti. Kalau kita kata beramal pula, Allah Ta'ala akan kutip semua ayat yang berkenaan dengan amal. Apa dia? Yang disuruh dengan yang ditinggalkan. Kamu buat dak yang ni, kamu tinggal dak yang ni. Kamu buat dak yang ni, kamu tinggal dak yang ni. Mampu. Satu-satu akan ditanya. Faham Hafiz? Faham. Nampak serius kan tu? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kata musannif lagi, iaitu Imam Ibnul Jauzi, wa mimma qultuhu fi dzikri syaibi, yang aku sebutkan tentang uban. Ini serta ni apa ni? Syair-syair beliau tentang uban. Apa syair beliau? Ghurirna bisyababil musta'ari, afaqna bil mashibi minal khimari. Yani kami tertipu, kita tertipu dengan masa muda yang merupakan pinjaman. Afaqna bil mashibi minal khimari. Maksud kami tersedar dengan disebabkan uban yang tertutup tu. Kami tersedar bila mana uban yang tertutup tadi terzahir. Anara lana al-mashibu sabila rushdin. Jadi khimar tadi kan, khimar kan penutup kepala. Bila ditutup kepala, maka kita akan jadi tak nampaklah uban. Bila terbuka saja khimar, penutup kepala, maka nampaklah uban. Bila nampak uban baru tersedar.
anara lana al-mashibu sabila rushdin. Maka uban itu telah menerangkan jalan petunjuk. Wa nadimna ala qal'il izari. Dan kami menyesal dengan memecatkan izar. Izar apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izar apa dia? Izar? Ni? Izar apa dia? Said bin ni, no? Maksud nadimna ala qal'il izari, iaitu dengan kami mencabut izar tadi. Fawa asafa ala umrin tawallat ladhadhatuhu wa abqad qubha ari. Ini sangatlah menyesal ke atas umur kami yang telah berlalu. Ladhadhatuhu, ini kelazatan umur tersebut. Wa abqad qubha ari, dan yang kekalnya adalah dengan yang buruk, yang memalukan. Fanahnu al-yawma nabki ma fa'alna, dan hari ini kami menangis dengan apa yang telah kami lakukan. Fa kaifa wa kam waqa'na fi khasari, bagaimana kami tidak menangis, dan berapa banyak kesalahan dan juga kekurangan dan kerugian yang telah kami lakukan. Falaisa lana siwa huznin wa khawfin, tidak ada bagi kami melainkan hanya kesedihan dan ketakutan. Wa nadbin fi qudu'in wa inkisari, dan juga nadbin sama juga dengan makna tadi huznin. Fi qudu'in wa inkisari, iaitu dengan kami bersedih dengan merendahkan diri dan memutuskan dan mematahkan hati kami kerana takutkan perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis, apa dia? Ana inda munkasiratil qulubi li ajli, aku bersama dengan orang yang patah hatinya kerana aku. Jadi kalau orang tadi patah hati kerana dosanya yang telah dia lakukan dan bersedih dengan perkara tersebut, maka itu tanda qabul, insya-Allah. Itu tanda qabul. Itu salah satu daripada tanda penerimaan taubat. Ta'alau nabki ma qad kana minna, datang, marilah menangis bersama-sama dengan ma qad kana minna, dengan apa yang telah kita lakukan, yang telah berlalu. Wa qumu fid dayaji bi'tidhari, dan bangunlah pada tengah malam. Fid dayaji maksudnya fi zulumatil lail, bi'tidhari, memohon ampun kepada Allah. Wa ma syai'un li mahwi dzambi aula, tidak ada sesuatu yang boleh menghapuskan dosa yang lebih utama minal ahzani wad dam'i wal ghizari, lebih daripada bersedih, tangisan, dan juga tangisan yang deras, maksudnya bid dam'il ghizari. Satadri ya mufarritu sidqa qawli, kamu akan tahu wahai orang yang berlebihan benarnya ucapanku. Iza qudirta fi batnis sahari, ketika mana nanti kamu akan dilepaskan atau kamu berjalan seorang diri nanti di padang pasir yang luas. Wa qallaka ar-rafiqu asira qafrin turafiquka an-nadamatu fil qifari, jadi kamu akan bersendirian, berseorangan daripada teman-temanmu. Asira qafrin, kadang kamu sedang berjalan dan di belenggu tengkokmu. Turafiquka an-nadamatu fil qifari, kamu akan berteman dengan kesedihan. Kesedihan akan menemanimu. Fil qifari ay fil qala la ma'a fihi, maksudnya di tanah lapang, tanah kering kontang yang waktu itu tidak ada minuman dan tidak ada manusia. Ada di mana ni? Pada mahsyar nanti. Wa qad fazu bima hazu jami'a wa anta rahinu dhullin wa iftiqari, semua orang akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan, sedang kamu berhutang, rahinun, menggadaikan diri kamu tadi dengan kehinaan. Tamam. Faqudh hadaran wa zadan taktafihi, ambil perhatian. Dan ambillah bekal. Taktafihi, yang mencukupkan kamu. Li rihlatihi, untuk kamu rehlah menuju Allah. Ila tilka diyari, pergi ke negeri tersebut, iaitu kepada siapa? Kepada Allah, ke negeri akhirat. Tamatta' min syamimi arari najdin, ambillah. Tamatta' min arari najdin, apa dia? Min syamimi arari najdin. Nanti maha apa ni? Tamatta' min syamimi arari najdin, maksudnya bersedap-sedaplah kamu dengan menghidu bauan wangi arar. Arar ni apa dia? Salah satu tumbuhan yang wangi yang ada di Najd, maksudnya yang warnanya kuning dan kemudian banyak pada bulan Rabi'. Ini pada bulan musim bunga.
Pada musim bunga banyak dia punya bunga tu. Fama ba'dal 'ashiyati min 'arari. Kerana setelah asyiyah, iaitu setelah malam, tidak akan ada lagi bauan tersebut. Maksudnya apa dia ni? Nak beritahu kata masanya pendek. Untuk kamu menghidu bauan wangi tersebut, pendek saja masa dia. Ambil peluang sungguh-sungguh. Jangan rugikan masa tadi sehingga kamu menyebabkan kamu menyesal setelah mana berlalunya Ar-Rabi'. Itu maknanya. Tamam? Ini makna yang mendalam daripada Al-Imam Ibn Jauzi bagi kalam tersebut. Wa qala aidan, kata beliau lagi, asyaibu wa aibun inna za'la baghidu. Jadi asyaibu, adakah uban dan juga aibun, dan aib itu inna za'la baghidu, sesungguhnya ianya adalah sesuatu yang dibenci. Sawadu sihafin wal ghadairu bidu. Sawadu sihafin maksudnya apa dia? Buku tulisan kita nanti hitam penuh dengan tulisan yang buruk. Jadi akhirat nanti kalau disampaikan buku tulisan kita ataupun buku amalan kita buruk, wal ghadairu bidu. Sedangkan ghadair ni, kamu punya orang panggil apa ghadair? Orang panggil apa tu? Perempuan ikat belakang ni. Sanggui. Sanggul, bukan sanggul atas ni. Kat belakang. Tocang kamu. Cara baju biru. Dan tocang kamu biru. Tocang telah berwarna putih. Maksudnya perhiasan kamu tadi, perhiasan yang orang tua-tua maksudnya, dipakaikan dengan uban. Mukasaratun lilahwin wadda'fu zaidu. Kamu masih banyak dengan yang lalai dan kelemahanmu makin bertambah. Maksudnya kamu badan masih makin lemah. Wajismul kabiri zaibun wa mahidu. Sedangkan jasad kamu makin tua dan makin melemah. Idza hamma mashibun bi dhanbin fa innahu, kalau seorang yang beruban itu berkehendak, berkeinginan melakukan dosa, maka sesungguhnya baghidun, sesungguhnya dia dibenci. Wa man lahu fihi baghidu, dan bukanlah kelalaian tadi yang dibenci, sedangkan sebenarnya apa yang dibenci? Dia tu sendiri yang dibenci sebenarnya. Maridun minad dha'fi alladhi azhaba al-quwa wa huqqa li hadha an yuqala maridu. Tamam. Kata maridun minad dha'fi alladhi azhaba al-quwa. Sakit. Maridun minad dha'f. Sakit disebabkan kerana lemah yang menghilangkan kekuatan. Itu sakit maksudnya. Wa huqqa li hadha an yuqala maridu. Itu sakit tadi yang menyebabkan orang tadi lemah. Tapi ini orang ni lemah tapi masih lagi melakukan sesuatu yang lahwun, yang tercela, yang melalaikan. Hada yuqal huqqa lahu an yuqala maridu. Dialah ini yang sakitnya sebenarnya. Bukan sakit tu orang yang duduk atas katil tu. Yang sakit ni orang yang dah tua tapi masih lagi lalai dan melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Patutnya orang-orang yang telah mencapai umur tersebut, maka temannya adalah ini. Ini temannya. Temannya tasbih. Temannya adalah masjid. Kawan-kawan baiknya adalah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatutnya. Temannya adalah ilmu. Temannya adalah amal. Temannya adalah majlis-majlis zikir. Itu sepatutnya dilakukan. Bukan lagi sibuk pada waktu tersebut dengan melakukan perkara-perkara yang lalai. Dan termasuk daripada perkara yang tidak lalai adalah kita bersama dengan keluarga dan semua yang tidak lalai selagi mana tidak melepaskan ataupun melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Insya-Allah majlis yang seterusnya, yang terakhir, kita akan sambung pada esok hari insya-Allah, al-babul khamis fil mausimil khamis wa huwa halul harim, iaitu hal dalam keadaan yang sangat tua, iaitu bermula daripada umurnya 71 dan ke atas. Tamam. Itu halil harim. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari dan tamatlah kitab ini insyaAllah. Ada satu lay lagi atau dua lay lagi saja kitab yang kita akan selesaikan. Tanbih naimil ghamri ala mawasimil umri. InsyaAllah habis kitab ni kita akan sambung dengan kitab Ayyuhal Walad insyaAllah. Ayyuhal Waladul Muhib, karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.